dan menghipunkan segala makna sifat ini semuanya oleh dua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habislah sifat-sifat Tuhan dan sifat Rasul yang kita duk mengaji semenjak dari wujud hingga sampai kepada harus a'rab basyariyah bagi Rasul. Semua tu kira-kira mari 50 aqaid, 50 pegangan, 50 kepercayaan hak sakut dengan Tuhan dan Rasul yang wajib bagi kita benar-benar. Seolah-olah kata syarat bagi nak jadi orang Islam dan orang mukmin. Supaya tersyarat dah. Kalau kita nak semak jadi orang Islam, nak semak jadi orang mukmin, syarat nak reti ni. Kalau tak reti, kau duk ngangur mulut saja. Atau aku Islam, aku beriman, dia kata saja. Orang panggil Islam pada zahir, Islam pada dunia, kafir akhirat. Dia tak reti. Banyak orang lagi lafaz kita ni tak reti. Tak reti makna semua sifat-sifat Tuhan, sifat Rasul. Tapi Tuhan tu tak pergi jemaah. Tu nyanyi. Pergi jemaah nak minggu. Letih beri. Kira buah belah tengok isi dalam. Oh, tak ada perkara lah perut dah. Ada tahid saja. Itulah. Tak ada perkara ni aku tahu. Kita belahnya tak ada isi dah. Mana tahu? Tahu lah api. Tu habis tu kita nak mengaji. Kata musannif dia kata dan menghipunkan segala makna sifat ini, yakni sifat Tuhan dan sifat Rasul. Sifat Tuhan 20, sifat Rasul 4. Semuanya. Jadi semua tu 50. Sekali dengan hak mustahil. Segala makna-makna sifat ni semua, dia kata beri pun mana? Oleh dua kalimah la ilaha illallah. Yakni oleh makna dua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi semua sifat Tuhan dan sifat Rasul terkandung beripung di dalam makna la ilaha illallah. Dalam makna kata tidak ada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Makna duduk dalam tu berlaku. Supaya kita sebut kata umuh. Kita sebut tahu umuh. Masuk dia, rasuk dia, latar dia, dindai dia, bata dia, masuk Jadi masuk dalam kata tu lah. Supaya kita kata semaya. Agi maya ngorek masuk habis lah kata semaya tu. Takbir dia, Fatihah dia, rokok dia, sujud dia, masuk tu makna menghipun. Makna terkandung. Makna melekapi. Bila sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, melekapi sifat ni semua. Ada kita kata Allah Tuhan, dia Allah Tuhan, Allah wujud dah wujud. Allah kidai, Allah baka, Allah mukhalafah, jadi masuk semua sifat kita dek ngaji tu. Cuma kita pergi ngaji wirti sifat. Wirti sifat. Bima takut lagu ni sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah boleh, tapi makna tak erti. Dia panggil dia tak kenal lagi Allah. Kita sebut umuh pandai, tapi dia umuh dia tak erti. Kayu apa kat ni? Bawa dia tengok mata gapo aku ni. Bawa tengok rasuk gapo hari ni. Orang tak erti tu. Tapi pandai sebut, tak saya aku tu. Pandai sebut, reti makna. Tu orang kenal umuh. Itulah. Supaya tu pandai sebut la ilaha illallah, reti makna la ilaha illallah. Perkara-perkara yang melekapi dalam tu reti. Anak situ. Gapo dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Artinya tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad itu pesuruh Allah.
Tuhan lain daripada Allah Ta'ala tak ada. Tuhan yang sebenar, yang mustahak disembah, yang mustahak dikunjung. Tak ada dah, Allah seorang ya Tuhan kita. Jadi kesimpulannya Allah seorang. Nabi Muhammad ni salah seorang daripada Rasul Allah, pesuruh Allah, utusan Allah, dia kata Allah. Kena disebut ni. Kenyataan dimakian itu, dimakian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Nak hurai lagi, nak nyata lagi, nak cerak lagi. Dia kata makna segala sifat semua yang kita ngaji itu duduk di dalam, terkandung, terhipung di dalam makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenyataan dianya gini. Bahwasanya kelimuh yang pertama, hak mana yang pertama? La ilaha illallah. Kelimuh mengaku Allah Tuhan. Iaitu kelimuh yang pertama tu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan malaikat Allah. Orang yang mengucap kelimuh ni, orang yang sebut kelimuh ni, memberi pedah, memberi peher. Royak nak wirti. Memberi pedah sini, memberi peher. Wirti. Wirti kat orang juru sebut, wirti kat orang juru dengar. Nak wirti gapo sebut la ilaha illallah tu? Akan ikrar dengan menafikan ketuhanan daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Memberi peher, akan ikrar mengaku. Ikrar tu mengaku kejak. Mengaku kejak. Mengaku sungguh. Dengan menafikan, yakni dengan mengaku tak ada. Menafi itu mengaku tidak. Mengaku tak ada lah. Menafikan, yakni mengaku tak ada ketuhanan daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi orang dengar berarti, oh ya tu duk mengaku kata Tuhan lain tak ada, Allah seorang Tuhan. Ya faham itu? Sabit tu kita kita orang juru sebut kau kena faham juga. Kata orang ni menolak tubik segala ketuhanan di benda lain. Digapo ketuhanan di benda yang lain. Di mentari, di bulan, di gapo tu. Benda tu bukan hak sebenar dak. Walaupun disembah oleh manusia. Kita kata la ilaha tak ada Tuhan. Itu makna menafikan ketuhanan daripada yang lain. Kerana kita menafi ketuhanan daripada yang lain, yakni mengaku tak ada Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar, hak serupa dengan Allah tu. Atau kita nafi. Tak ada. Bukan Tuhan pelesu tak, Tuhan pelesu kemah-kemah lah. Kalau kita kata tak ada Tuhan ni, Tuhan hak sungguh. Tuhan hak sejati. Yang mustahak disembah. Hak tak ada sungguh. Hak tak ada sungguh tu kita mengaku tak ada. Kalau kita tak ada tanduk, kita kata tak ada tanduk apa. Kita mengaku hak tak ada dan mengaku tak ada. Lagi mengaku tak ada ketuhanan daripada yang lain daripada Allah Ta'ala dan mengisbatkan yakni menetapkan akan ketuhanan. Lepas tu kita kata tak ada di lain. Tuhan di yang lain tu tak ada sebenar. Nafi. Lepas tu kita nak pergi mengaku Tuhan hak mana? Dan mengisbatkan dia, yakni menetap akan dia ketuhanan tu, kata Tuhan tu. Baginya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kata illallah, malaikat Allah. Kita kata malaikat Allah tu berarti kita kejak. Kita kejak kata Allah dah Tuhan kita. Hak sebenar tu Allah dah Tuhan kita. Hak sebenar pun tak ada dah Tuhan dia orang lain. Ketuhanan dia orang lain tak ada sabit kerana tak mencukupi sifat-sifat dia. Ni manusia yang sesat duk bertuhan kepada yang lain. Padahal benda yang lain tak ada hak nak buat Tuhan. Pasal ia tidak istighna dan tidak iftikar. Lepas tu
Sesak saja, semata-mata kesesatan dia. Lepas tu kita orang Islam ni kita mengaku tak ada lah. Tuhan yang lain yang sebenar tak ada. Malaikat Allah. Itu mana isbatkan baginya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tak kata, orang tak kata la ilaha illallah, we orang reti dia. We orang reti, dia perti, kata dia ni tak ada dah Tuhan. Allah seorang ya Tuhan. Sabit tu masa kita duk la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, duk ngata ingat Allah satu Tuhanku, Allah satu Tuhanku, Allah satu Tuhanku. Tak ada orang lain lah. Orang lain tak ada. Mengaku lah. Dan hakikat Tuhan itu diri sebenar Tuhan. Hakikat tu diri sebenar. Hak sungguh. Hak sungguh-sungguhnya gapo Tuhan ni. Apa dia Tuhan ni? Tu hakikat yang sebenar. Diri sebenar Tuhan tu gapo? Zat yang disembahkan dengan sebenarnya. Ialah zat. Zat-zat tu benda boleh mendiri dengan sendiri. Benda boleh bawa diri sendiri. Benda tak tupai dia orang. Benda tak kena jelira dia orang. Benda tak kena sera dia orang. Tu zat. Maka mabinafsih. Bagai berdiri dengan sendiri. Bagai boleh bawa diri sendiri tu zat. Ialah satu zat. Yang disembahkan dengan sebenar. Yang disembah, yang dikunjung, yang dibesar dengan sebenar-benarnya. Kok lain tu dia mau duk sembah dengan tak sebenar, sembah dengan sesak lain. Tari, bulan, berala, sesak je dah. Kok sembah dengan sebenarnya Allah. Zat yang disembah dengan sebenar. Kok sebenar. Dan lazimlah, yakni tetaplah, bahwasanya ia Allah. Apabila kita kata Allah Ta'ala ni lah Tuhan yang disembah dengan sebenar, lazim daripada kata Tuhan yang zat yang disembah dengan sebenar ni, bahwasanya ia Allah Ta'ala terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain. Dan berkanak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain. Cerak lagu tu. Dan kita nak mengaku Tuhan ke Allah. Bila nak mengaku Tuhan ke Allah, ceraklah Allah ni kaya daripada tiap-tiap yang lain. Kalau Allah tak kaya, orang tak buat Tuhan. Bukan ya Tuhan kalau tak kaya. Kaya-kaya ni makna tak tupai siapa. Dia tak ada nak ke gapo tu. Tu kaya. Kalau kita duk panggil kata kita orang kaya. Kaya muqayyad, kaya duit, kaya padi. Tapi kaya padi nak ke duit, kaya duit nak ke padi. Nak ke rumah, nak ke mutu kereta. Habis kata kaya tak sungguh kat kita. Kaya Allah ni kaya matlak, dia tak ada nak gapo. Dia duk buat makhluk ni, dia tak ada nak gapo. Dia duk lari orang buat maksiat, dia tak ada nak untung gapo. Dia duk hukum tak kita, duk buat kita, duk jadi gitu, duk jadi gini, tak ada untung gapo ke abuk. Tu makna dia kaya, terkaya. Tak ada berhajat kepada apa sewaktu pun. Tak supaya kita buat benda nak ke padi. Kita kerja nak ke duit. Allah Ta'ala tak ada. Dia buat saja-saja yang nak buat. Tu makna kata orang kaya. Kaya matlak. Kaya tak ada nak ke gapo-gapo. Tu baru Tuhan. Lepas tu, berala, mentari, bulan, batu, hak demo disembah. Kaya tak? Tak. Kaya-kaya ni gini. Satu, dia tak ada nak orang buat dia jadi. Dia tak ada nak. Supaya kita ni tak kaya sebab kita kena orang jadi. Yang kedua, dia tak ada nak kezak yang nak tupai duk. Tak supaya dengan masin, supaya dengan pedah, nak ke lada masin, nak ke garai, manis, nak ke saka. Tak ada saka, manis nak duk tak boleh. Tak ada garai, manis, masin nak duk tak boleh. Itu makna kaya. Dia tak ada nak kezak. Dan dia tak ada nak pada orang nak menghilangkan kekurangan dia. Tak ada nak. Kita ni nak semua pada benda nak hilang kurangnya. Dan kita sakit nak taubat. Dan kita tak orang nak pakai tulang. Itu makna tak kaya. Allah Ta'ala ni kaya. Lepas tu benda lain yang orang ada sembah tu tak kaya. Tak ada mempunyai sifat ketuhanan. Tapi dah sesak sembah betul lah. Orang India ada sembah lembu. Dia tak erti. Lembu kaya tak? Tak. Apa? Kena orang buat.
Kena Tuhan buat. Palmu nak kepada orang nak tolong bila ia kurang, bila ia sakit, bila ia lapar, kena Tuhan kita tambah. Tuhan buat pergi upu. Makna kurang. Bawa apa orang Hindu dak sembah. Kerana sesak. Disesak oleh orang dulu-dulu pada dia. Dia bakal turun kalau orang sesak tak mau apa kemak sesak waktu. Tak ada berhenti lagi ke sembah dulu. Tuhan hak kita nak sembah ni, hak kita duk ngaku ni kaya daripada tiap-tiap barang yang lain dan berkandak kepadanya kepada Allah oleh tiap-tiap barang yang lain. Barang lain semua tu berkandak padanya pada Allah. Yakni tak terlepas daripada Allah. Tak lepas pada Allah kerana habuk. Pasal sutil tak ada hal lepas cuh pada milik Allah. Hal lepas cuh pada Allah buat menjadi tak ada. Daun kayu selah tak ada. Hak tak kena Tuhan buat. Semua daun kayu pun berkandak situ dengan makna tak terlepas pada Allah. Nak ada dia tu kena Allah buat belaka nak boleh jadi dia. Itu dia panggil berkandak kepada Allah. Itu iktikar. Barang lain semua kandak dia belaka. Kita dah tilik-tilik mari dua sifat ni di Allah Ta'ala yang sabit. Di benda lain tak sabit kalau apa. Sebab tu Allah Ta'ala mustahak disembah. Mustahak dipertuhankan. Kerana hak sebenar ialah itu. Atau sifat ketuhanan bagi dua. Nah sifat ketuhanan ni dua. Satu ia kaya, dua iftikar bagi lain ke dia. Kalau ke dia orang tanya kita, kerana dia mau bertuhan ke Allah? Kerana Allah kaya. Allah tak ada nak ke siapa-siapa. Dan barang lain semua nak dia lah kau. Tak lepas ada dia lah kau. Dia lah kau buat. Allah buat we ada, Allah buat we tak ada. Allah buat we beralih satu kelakuan pada kelakuan lain. Kita hari tu halus lah ni jadi besar dia. Allah lah kau tak lepas. Orang tak ngaji dia kata homok pok ya, tak we susu dia besar. Setengah orang sesak dia kata dak pusingnya tari bulan ni. Tari dia naik jatuh pusingnya musim ni dia jadi besar. Orang sesak. Orang yang tak kerti Tuhan. Kita pun kita kerti Tuhan ni, walaupun zahir dia nampak di dunia dia pusing nak ada. Tari bulan dia pusing dia lalu, boleh 1000 kali lalu, tua sikit. 2000 kali lalu, tua lagi. Nampak zahir ya, hakikat sebenar Allah. Allah buat. Bagi lain semua, walau segerak, dua gerak pun berkandak pada Allah. Walau dia pun berkandak pada Allah. Hidup kandak pada Allah, mati kandak pada Allah. Tak ada seorang habuk mati hak terlepas cuh pada Allah ada. Lama dia mau kata mati tadi kata udang. Tak apa lagi panggil tu. Jangan pergi kata kereta tu lah awak mati. Allah lah. Tak ada seorang yang mati pun lepas pada Allah mati tak ada. Itu makna barang lain semua kandak dia lah kau. Itu makna berkandak padanya oleh tiap-tiap barang yang lain. Maka makna la ilaha illallah itu tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar pada nafsul amri itu malaikat Allah. Kita kata bahasa Arab la ilaha tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar pada nafsul amri pada diri hijau hak sungguh. Pada diri hijau hak sungguh. Tak ada Tuhan hak sungguh-sungguh lah. Malaikat Allah. Tu hak sungguh. Kalau hak wak lolak lana sembah dengan wak lolak, bukan sembah sungguh dak. Pada nafsul amri bukan Tuhan. Batu-batu, lembu-lembu, tari bulan pada nafsul amri, pada diri sebenar tu bukan Tuhan. Cuma yang dibuat-buat oleh manusia. Yang dibuat-buat, yang direka-reka oleh manusia yang mengaku Tuhan. Hidup puja, hidup sembah. Nafsul amri bukan. Supaya ini pemata cicinnya. Hak sebenar-benar batu. Tapi ada juga mata cicin dia mau buat dengan plastik. Supaya batu. Tapi pada nafsul amri bukan mata cicin. Pasti ya wak ucera ataupun kaca ya wak ucera. Mari orang dak kerti mata cicin dah. Beli 1000 2000 tipu dah. Kalau orang kerti tengok pak, hak sebenar bukan batu sungguh. Kita orang Islam ni tak apalah kita kerti pada nafsul amri. Tak ada dah Tuhan lain pada Allah, tak ada.
hak sebenar sungguh pada diri kerja hak sungguh. Tu makna kata pada nafsul amri malaikat Allah Tuhan. Dan lazim daripada dimakian itu, dimakian la ilaha illallah tu, tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenar pada nafsul amri malaikat Allah tu. Lazim daripada dimakian itu, dimakian mengaku tak ada Tuhan malaikat Allah tu, lazimnya lagu ni, hak tetap, hak ceraknya lagu ni. La mustaghniyan an kulli ma siwahu wala muftaqiran ilaihi kullu ma adahu ilaihi. Artinya tiada yang terkaya daripada tiap-tiap barangnya lain, tak ada. Dan tiada yang berkandak kepadanya oleh tiap-tiap barangnya lain, malaikat Allah. Tidak ada yang kaya daripada tiap-tiap barang lain, malaikat Allah. Tidak ada berkandak kepadanya oleh tiap-tiap barang lain, malaikat Allah. Dua tu jadi makna dah kita kata makna Tuhan tu kaya daripada tiap-tiap barang lain dan berkandak tiap-tiap barang lain kepadanya. Pada tak dia orang lain? Tak ada. Ada tak pergi orang lain hok kaya pada tiap-tiap barang lain? Oh tak ada nak ke apa sekarang? Tak ada. Ada tak barang lain? Barang lain semua nak dia lah ke? Ada tak benda? Ada tak seorang kedebai tu? Barang lain semua dunia dan akhirat nak dia lah ke? Tak ada. Kalau tambah-tambah buat kita. Buat kita ni faham kayu sepaham, tak ada kandak kita. Matalah bukit-bukit, tak ada nak kita. Kalau kita tengok tak kita buat rumah ni. Bukan rumah tu kandak kita lagi, kita usaha ya. Rumah tu kandak Tuhan juga nak ada dia. Nah. Jadi lazimlah kata tidak ada yang kaya dah, tidak ada Tuhan. Makna Tuhan tu kaya. Sebab tu kata tak ada yang kaya. Tak ada yang kaya, malaikat Allah. Tidak ada yang berkandak barang lain ke dia semua, malaikat Allah. Tu Tuhan jadi tubik makna waktu. Jadi tubik maksud ya waktu. Jadi hari kita kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan malaikat Allah, yakni tidak ada orang kaya daripada tiap barang lain, malaikat Allah. Tidak ada orang yang berkandak oleh tiap-tiap barang yang lain, malaikat Allah seorang saja. Itu makna Tuhan satu. Habis tu kita ingat Tuhan satu, Allah satu, Tuhan tu boleh. Masa kita duduk zikir nah. Kita ingat gitulah dalam hati kita tak ada Tuhan lain. Tapi bo kata sakit dicari orang lain. Dia orang panggil pandai sebut luar, pandai reti. Bo dia berlaku sungguh. Cari orang lain. Cari orang lain lah. Nak usia penyakit. Cari ni cari pada etikot, bukan pada usaha ikhtiar dah. Bukan cari hak sebab beradak dah. Kalau kita cari sebab adak, odok labuk semua tak apa, boleh lapar cari nasi tu tak ada syirik. Pasal kita i'tikad Allah witni. Bawa sakit kita cari ubat, tak apa, tak ada syirik. Pasalnya tiap-tiap penyakit ada ubat, Allah suruh usaha perubat. Patosnya dia mau hidup percaya. Percaya kata ada orang lain boleh usia penyakit, tak kena Tuhan lah. Habis tu dia tak mayat baik, nak buat apa ke Tuhan lah. Nak duit pergi kerja, boleh duit. Bawa lapar je, nak ke nasi. Bawa kata susah-susah, kelik di rumah je. Mana pak yang nak ke Tuhan? Orang tak kerti Tuhan, ya, jemur benda lain lalu. Habis tu bila kejap ni tak apa lah. Kalau kita kejap ni, kita mengaku tak ada dah. Lazim dah, cerak dah. Tak ada orang kaya. Malaikat Allah. Dan bermula ini. Bermula ini kata tidak ada yang kaya, yang terkaya daripada tiap-tiap barang lain dan tiada yang berkandak kepadanya oleh tiap-tiap barang lain malaikat Allah. Lazim mahipun ia akan segala aqaid yang terkandung dengan Tuhan. Jadi ini kita mengaku Allah Tuhan lah. Kita mengaku Allah lah Tuhan yang kaya. Allah lah Tuhan yang berkandak tiap-tiap barang lain ke dia berlaku. Bila sebut lagu tu, bila i'tikad gitu, ia lazim, ia tetap, ia cerak. Mahipun ia akan segala aqaid, akan segala tamatan-tamatan iman, yakni sifat-sifat Tuhan dan sifat Rasul.
Kalau campurkan dengan Muhammad Rasulullah. Tapi ni dek cara la ilaha illallah saja ni. Menghipunkan segala aqaid, segala pegangi hati atau segala kepercayaan hati yang bergantung dengan Tuhan. Kalau sakut dengan Tuhan masuk ni. Dah kita kata Allah Tuhan, kita kata tak ada dah orang lain yang kaya pada Allah, tak ada. Orang lain yang barang lain nak dia semua tak ada. Kita kata Tuhan seorang. Kalau gitu, lazim masuk bih lah segala aqaid. Orang kita duk ngaji wujud kita bapa mukhalafah masuklah ni bih. Cuma so dia jadi masalah. Orang kita ngaji sifat Tuhan tak habis yang tu bayar. Ngaji sifat Tuhan tak habis kelas tu bayar. Ya reti-reti ya sebut analah Tuhan kandung bih segala aqaid tu 20 atau 13. Bos suruh bila 1 2 3 tak reti. Ha tu tak saya tu. Nak reti semua sabit tu kitab ni yang mula diwujud dulu. Ngaji buah habis sifat Tuhan, mari capur, mari hipau. Bahawa kita sebut la ilaha illallah, Allah Taala satu saja Tuhanku, masuk bila wujud di neraka tu reti. Tu kalau tak reti mana-mana dosa kan. Jadi kalau ya tak reti, kudrah misalnya ya tak reti. Tak pakai kerja kat la ilaha illallah. Jadi tak supaya tayar kata udah puluh cah setir apa lagi. Cah setir boleh pergi kata tak ada. Tapi hok ni dalam 20 sifat atau 13 sifat, orang tu mucak, ia tak erti sifat, tak pakai kerja. Supaya dia tak ada guna. Kita mucak nak ingat Tuhan. Mucak nak kasih Tuhan. Mucak nak boleh pala. Bahawa tak erti aqaid ni tak jadi kala apa. Pala pun tak boleh. Sebab ia tak erti sifat wajib. Jadi tak ada manfaat tu rugi. Sebab tu kita mengaji habis, ingat kata gini sudahlah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Masuk bi segala sifat wajib bagi dia. Lepas tu kejap Allah Tuhanku. Sebab apa? Sebab Allah kaya pada tiap barang lain. Barang lain semua nak dia laku. Tu reka-reka la ilaha illallah. Masa kita duk ngatik, kalau kita nak ngatik siapa buat 300 ingat. Sila wimari perabi. Sila wimari perabi dalam hati tu ngatik tu. Allah Ta'ala wujud. Artinya Allah ada, Allah sedia, gini, makna sedia kita tak ngaji dah. Kita ngaji habis dah, apa yang nak kelitah hati mari, tak apa yang mudah. Kalau kita duk ngatik semua, ngatik la ilaha illallah, ngatik, tak ada ingat gapo hati, dia panggil apa. Jadi boleh pala hak dia mulut saja. Habis tu kalau kita duk sila di hati ingat ke Allah, Allah bersifat dengan wujud, Allah sifat dengan kita, Allah. Habis 20 sifat, masa kita duk ngatik boleh 100 tu bawalah. Bahawa sudah la ilaha illallah. Kadang-kadang kita mula-mula nak ngatik afdaluz zikri la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan yang sebenar Allah. Allah satu Tuhan. Ku ingat mula-mula boya la ilaha illallah lain. Lepas tu nanti nak nusari. Anak sudah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Allah Ta'ala satu saja Tuhanku. Anak sih. Apa dah? Nak mula ingat nak patah. Allah Tuhanku, Allah Tuhanku, Allah Tuhanku nak patah. Baru jadi zikir mulut dan hati. Habis dulu. Kemudian summa qala maka istighnanya Allah Ta'ala itu artinya